Kita rasa tak diserang lah, tapi hari-hari kita sedang diserang. Nampak tak serangan ni? Siapa tak nampak tak lama dah. Boleh nampak semua kan serangan. Ini musim cuti sekolah ni. Serangan paling teruk sekali musim cuti sekolah. Serangan untuk anak-anak kita lah. Kita boleh tepis kan? Pukul 9 lagi ada kuliah duha, kita tepis serangan tersebut, kita pergi ke sini. Dia dah tepis tu. Anak kita duduk rumah, dia boleh tepis tu. Dengan program macam-macam kan. Rumah kita pula ada pula astro, ada pula permainan game berbagai-bagai, ada pula sedang diserang tu. Itu serangan yang paling teruk sekali. Kita tak nampak serangan masa cuti sekolah. Dalam hal demikian cukup dilakukan oleh sebahagian sahaja, kecuali jika ada seruan umum oleh penguasa. Dalam jihad ofensif ini, fardu kifayah ini, berbuat baik kepada kedua orang tua dan berkhidmat kepada mereka adalah lebih wajib daripada bergabung dalam pasukan perang. Kalau kita pergi ke tempat lain, yang lebih wajib lagi kalau kita ada mak ayah yang uzur, yang perlu kita khidmat. Tapi kalau mak ayah kita sihat lagi, kita kata aku nak khidmat mak ayah aku lah, tak mau pergi jihad, itu tidak tepat. Mak ayah kita mungkinlah uzur lah. Itu wajib kepada kita. Hal ini sesuai dengan peringatan Rasulullah daripada diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta izin untuk berperang. Beliau bertanya, adakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Rasulullah bersabda, berjihadlah dalam mengurusi mereka. Berjihadlah dalam menguruskan mereka. Menguruskan macam mana? Mak ayah kita ni dah tua, baru kita namakan menguruskan. Kalau mak ayah kita masih sihat lagi, kita tidak namakan menguruskan, tidak namakan berjihad. Berjihad, kita kadang-kadang tak jihad sangat, kita nak urus anak kita, tak jihad. Tetapi kita berjihad nak mengurus mak ayah kita yang tua. Siapa ada pengalaman urus mak ayah dia yang tua, dia rasa jihad. Dan jihad itu lebih besar ganjarannya daripada keluar ke medan perang. Lebih besar dari satu sudut, lebih besar. Kerana nak mengurus mak ayah ni, Masya Allah lah, dengan buang airnya kan, dengan makannya, dengan lupanya, dengan kerenahnya, lebih lagi budak-budak, jihad. Kita dengan pergi kerjanya, dengan nak layan suaminya, dengan anak-anaknya kita, dengan nak ikut kelas lagi, jihad boleh kita. Kelas kita sunat, menguruskan mak ayah adalah wajib. Tapi kalau kita dah uruskan, kita datang tidak mengapa. Waktu saya belajar tahfiz di Terengganu, ustaz saya mengajar, Ustaz Abdul Ghani, dia belajar di Pakistan. Dia tidak kahwin sehingga umur 50 tahun kerana menjaga maknya yang sangat tua. Tidak kahwin. Tapi kata, kenapa Ustaz tak mau kahwin? Saya tak mau kahwin, takut kalau saya kahwin nanti saya terabai, kurangkan khidmat saya, takut saya akan kurangkan khidmat saya kepada mak saya. Sebelum subuh dia dah bangkit dah, bagi wuduk mak dia. Kemudian selepas pukul 7 balik lagi, dia akan mandikan mak dia, dia akan bagi makan mak dia, dia akan suap mak dia, dia akan pakai bedak semua, dia letak mak dia, pakai baju semua sekali, baru dia pergi mengajar. Pukul 8, 8.30. Pukul 12 balik, dia balik lagi, dia masak. Bukan beli kat kedai ni, nasi bungkus, tidak, tak beli, masak. Dia masak. Dia masak sendiri, duduk 2 orang je dengan mak dia. Itulah rutin harian dia. Saya pergi ke Mesir, mak dia meninggal, dan selepas setahun dia baru kahwin.
Selepas itu baru kahwin. Kahwin juga. Dia kahwin selepas mak dia meninggal. Selepas dia kahwin, dia dapat anak. Selepas beberapa tahun dia meninggal. Dalam umur tak sampai 60 tahun dia meninggal. Ada anak, insya-Allah ada anak. Apabila saya teringat dia ni, masya-Allah, kenangan. Tidak ada sekarang ni kalau kita cerita mungkin cerita dongeng. Seorang anak lelaki ni boleh urus mak yang sangat tua sampai mandikan. Mungkin ada. Tapi orang di luar sana akan cerita, alah cerita dongeng dia panggil sedap mulut je, sedap telinga dengar je. Ya, tidak. Memang real. Ustaz saya, Ustaz Abdul Ghani. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, ia berkata, sesungguhnya seorang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, kami berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad untuk memperoleh pahala daripada Allah. Rasulullah menjawab, apakah di antara kedua orang tua kamu masih hidup? Orang itu menjawab, ya, bahkan keduanya masih hidup. Rasulullah bersabda, apakah kamu mencari pahala daripada Allah? Orang itu berkata, ya. Lalu Rasulullah bersabda, pulanglah kepada kedua orang tuamu, dampingilah mereka dengan baik. Masya Allah. Kita dengan mak ayah ni, Masya Allah lah. Terutama orang lelaki. Orang lelaki ni tidak ada kerenggangan dengan mak ayah ni, terutama dengan mak, walaupun telah berkeluarga. Kalau perempuan ada sedikit hubungan itu, hubungan. Kalau kita mampu berjihad, Rasulullah kata berjihad dengan mak ayah dulu. Berjihad dengan mak ayah dulu. Kalau dah selesai berjihad dengan mak ayah, baru berjihad untuk yang lain. Tapi banyak kita berjihad dengan mak ayah kan? Bukan berjihad. Istilah sahaja kan, dekat tak apa. Berjihad je dengan mak ayah. Kalau dah tua ni, Masya Allah lah. Sebab tu istilah di sini sebut berjihad. Jihad ni sesuatu yang memang berat sangat kita nak lakukan. Kalau biasa kita nak lakukan, mestilah pahala biasa-biasa sahaja. Tapi kalau berat sangat, susah sangat, perlu masa kepada mak ayah, baru nama jihad. Apabila cerita jihadnya, saya teringat kepada isteri saya sebenarnya. Saya cerita sini sebab dia tak ada. Berjihadnya dia, ditunggu mak dia selama 2 tahun di hospital Seberang Jaya. Ditunggu di sana. Pukul 9 pergi, pukul 4 pagi balik. Sebab pukul 8, pukul 7.30 nak pergi kerja. Selama 2 tahun. Kemudian mak dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sedang berjihad. Berjihad juga untuk jaga bapa. Bapa ulang alik ke Seberang Jaya juga. Mungkin ramai yang di antara kita yang kenal dia. Sedang berjihad sebab dibuat dialisis. Buat dialisis bukan kat tangan, bukan kat tengkok, kat peha. Doktor sedang buat urusan untuk cuci air pula. Lagi kena berjihad. Kalau setakat cuci tidak mengapa, tetapi selalu sumbat. Tak tahulah musim durian kot sumbat ni. Kalau sebelum ni musim korban, jihad. Mungkin makan korban, sumbat. Lepas tu musim durian, sumbat pula. Tiap-tiap hari kadang-kadang kita pergi hospital Seberang Jaya. Jihad. Tak apa, peluang. Kalau tak ada mak ayah, mungkin kita tak ada peluang nak buat baik. Tak ada peluang. Seorang pakcik kata, Ustaz, untuk mana pun kena buat baik. Mak ayah kita seorang je. Masya Allah. Lepas dia mati, habis dah. Tak ada yang lain. Nak kita kumpul pahala masa tu lah. Masa dia hidup lah kumpul pahala. Dah mati kita kirim pahala kepada dia. Untuk dia dapat pahala. Untuk kita tak ada pahala dah. Nak rebut peluang ni, lagi lama berkhidmat tu mak ayah, lagi banyak peluang. Saya cakap je lah, mak ayah saya masih lagi muda kan, duduk jauh. Tak tahu, kita tak tahu. Tapi kita kena kuatkan azam.
saya nak berkhidmat kepada mak ayah saya. Saya nak berkhidmat, betul-betul berkhidmat. Ini kita cerita kepada yang muda-muda lah. Itu tu mungkin dah berlalu. Ini telah berlalu. Dalam yang lain, daripada Muslim yang berkata, seorang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, aku datang berbaiat untuk berhijrah dan aku membiarkan kedua orang tuaku menangis. Rasulullah menjawab, kembalilah kepada mereka dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Buat menangis tak boleh kan? Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, sesungguhnya saya ingin berhijrah, tetapi saya tidak mampu melaksanakannya. Rasulullah menjawab, adakah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Lalu menjawab, ibuku. Rasulullah bersabda, temui Allah dengan berbakti kepadanya. Temui Allah dengan berbakti kepadanya. Jika kamu melakukannya, maka kamu sama dengan orang yang berhaji, umrah dan berjihad. Temui Allah maksudnya, dekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan berbakti kepada orang tua. Sama. Maka kamu sama dengan orang yang berhaji, umrah dan berjihad. Sama. Masya-Allah. Kalau kita betul-betul khidmat kepada mak ayah, Allah bagi bonus kepada kita, berhaji, umrah dan berjihad 3 kali. Kita habiskan insya-Allah 10:30. Peringkat dalam fardu kifayah. Harus boleh saja jelaskan bahawa fardu kifayah pun mempunyai peringkat. Ada fardu kifayah yang dilakukan oleh sebahagian orang yang barangkali dalam fardu kifayah itu cukup banyak orang yang terlibat. Pada masa Imam Ghazali, beliau pernah mencela para ulama yang giat sekali menekuni ilmu fiqh satu ketika dan menganggapnya sebagai fardu kifayah, sedangkan mereka ketinggalan dalam fardu kifayah lain seperti ilmu kedoktoran. Ini ulama-ulama dulu memberatkan sesuatu fardu yang lain seperti ilmu fiqh, dia fardu kifayah kepada semua ulama. Telah ada beberapa orang dia akan gugur fardu tersebut. Tetapi kita ada fardu kifayah yang lain seperti ilmu-ilmu sains. Fardu kifayah peringkat permulaan. Kalau peringkat kritikal, ulama kata jadi fardu ain. Macam mana jadi fardu ain? Kalau satu-satu bidang orang Islam tidak ada kepakaran, betul-betul tidak ada kepakaran dalam bidang tersebut, kita sudah sentiasa ditipu oleh orang-orang lain, maka pada ketika itu daripada fardu kifayah naik kepada fardu ain. Bidang apa sahaja, bidang dunia ni, bidang kedoktoran, sains, engineer, bidang apa saja, kalau kita tidak ada, maka wajib menyediakan seorang ataupun lebih untuk dalam bidang tersebut. Kalau telah ada, maka kifayah kepada yang lain. Tapi kalau tidak ada lagi, ain kepada semua untuk menyediakan kepakaran tersebut. Dalam satu kawasan boleh jadi temui 50 orang ahli fiqh dan hanya seorang doktor yang bukan Muslim. Padahal kawasan tersebut sangat memerlukan orang yang menguasai ilmu kedoktoran. Sementara di sisi lain, ilmu kedoktoran sendiri mendapatkan masukan mengenai hukum-hukum syarak dan masalah-masalah keagamaan. Kena seimbang lah. Fiqh perlu kepada ibadah-ibadah kita, manakala kedoktoran perlu kepada kesihatan kita. Kita tidak boleh meninggalkan satu-satu bidang dan mengambil bidang-bidang yang lain. Kena ambil semua. Walaupun kita rasa ilmu kedoktoran itu ilmu dunia, tetapi dunia itu membuatkan kita pergi kepada akhirat. Dengan ilmu kedoktoran itu kita boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi masyarakat Muslim ini sehat. Dengan sehat dapat hadiah kuliah, dapat berjihad, dapat salat. Maka itu juga keperluan. Sama dikata di sini seperti ahli fiqh, ahli faqih memberi fatwa kepada rakyat. Seorang doktor juga memberi fatwa kepada rakyat. Fatwa kedoktoran lah. Merokok tak boleh kan.
Macam mana? Kenapa dia akan beritahu. Mana keperluan itu kena seimbang. Sebagai contoh dia tengok untuk surat 137 last sekali. Seperti mengajar khatib, pengajar, khatib, doktor dan jurutera, atau setiap orang yang punya ilmu ataupun keterampilan yang diperlukan orang lain, sementara hanya ia sendiri yang memiliki ilmu-ilmu tentang itu. Misalnya lagi, jika ada yang mempunyai pengalaman dalam bidang militer, ketenteraan lah. Buku ni, dia buku asal terjemah Indonesia, tetapi orang Malaysia ambil ubah-ubah sikit je. Ada juga perkataan, walaupun militer kita faham kan, tetapi perkataan ini biasa digunakan oleh orang Indonesia. Kita akan guna ketenteraan. Kalau kita baca kadang-kadang pening, Ustaz, betul Ustaz? Tak faham kan? Sementara itu pasukan kaum muslimin memerlukan pengalaman tersebut, sedangkan tidak ada orang lain lagi yang dapat melaksanakannya. Maka ia harus maju untuk menunaikan tugas tersebut. Perlu juga, kita tak faham macam mana nak guna kereta kebal. Kita tawan Israel, kita dapat kereta kebal. Buat apa? Jual besi buruk kan? Kita tak tahu nak bawa, boleh bawa, tapi tak nak tembak. Tak guna juga. Dia perlu ada. Itu dah jihad, dah ada semua, tetapi tak nak bawa kereta kebal. Sebab tu, walaupun kita rasa ilmu agama ini memang sangat-sangat penting, tetapi dalam kita mempertahankan agama ini, ilmu-ilmu yang lain ini juga sangat penting bagi kita. Kalau tidak ada, maka wajib fardu ain kepada kita. Kalau telah ada, maka fardu kifayah kepada yang lain untuk menambah pakar-pakar dalam bidang tersebut. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salam daripada Maha Sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu